Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam channel Bedah Gusti. Sebelum kita bermula, jangan lupa like, subscribe dan share channel ini supaya anda akan mendapat notifikasi setiap kali episod baru Bedah Gusti ke udara. Pada kali ini kita akan bercerita dan membedah tentang TNA Wrestling. TNA Wrestling ini merupakan sebuah promotion pasca kejatuhan WCW pada tahun 2002. Pada ketika itu, WWE mendominasi industri sukan hiburan Gusti profesional ini sehinggakan mereka tidak ada pencabar. Maka atas inisiatif Jeff Jarrett dan bapanya Jerry Jarrett, mereka mengasaskan TNA Wrestling ini. Pada asalnya nama TNA ini adalah bukan Total Non-Stop Action tapi Tuesday Night Attitude. Okay, macam nak mengulangi semula kegemilangan Attitude Era lah kot. Nak memberikan option kepada peminat. Tengok WWE je dah tak ada persaingan, bosan lah kot. Maka dari situ mereka muncullah sebagai sebuah organisasi yang boleh dikatakan hebat, berada di kemuncak sekitar tahun 2006-2008 ya, sehingga lahirlah nama-nama besar seperti AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniel dan ramai lagi. Namun mungkin atas beberapa kesilapan menyebabkan TNA Wrestling terus menjunam ke arah kebinasaan, tapi nasib baik masih hidup lagi sehingga hari ini. Jadi pada kali ini kita akan bedah apakah beberapa kesilapan yang telah dilakukan oleh pengurusan TNA sehingga menyebabkan mereka tidak mampu bukan sahaja bersaing dengan WWE, malah bersaing dengan promotion-promotion yang lain di Amerika Syarikat. Pertama sekali adalah satu format perlawanan menjadi parody ataupun sindiran kepada Royal Rumble, iaitu Reverse Royal Rumble. Ada beberapa penggusti akan diletakkan di keliling gelanggang tu dan mereka perlu bersaing satu sama lain untuk naik ke gelanggang. Kalau Royal Rumble kena buang orang, ini kena naik ke gelanggang. Gaduh-gaduh lawan-lawan kat luar dapat naik ke gelanggang. 7 orang yang berjaya masuk ke dalam gelanggang perlu pula membuang balik lawan mereka sampailah tinggal 2 orang aja. Dan 2 orang inilah akan bertarung satu sama lain dan akhirnya menjadi pemenang. Kan pelik, buat nak masuk kena buang lawan kan. Jadi peminat pun kata apa benda lah lawan macam ini kan. Tapi kita boleh puji lah, kalau WCW dulu ada World War 3, ini Reverse Royal Rumble. Dan idea Reverse Royal Rumble ini adalah datangnya daripada Vince Russo. Selepas mencipta kejayaan demi kejayaan pada tahun 2006, 2007, 2008, berjaya menarik bintang-bintang besar dari WWE seperti Christian Cage, Kurt Angle. Pada tahun 2010, TNA mengambil satu risiko dengan cuba mengulangi semula sejarah Monday Night War seperti di WCW Nitro dan WWE Raw sebelum itu. Ianya tercetus selepas gandengan Hulk Hogan dan Eric Bischoff menyertai TNA, dan mereka rasa mereka dah cukup kuat untuk bersaing dengan WWE secara head to head. Kalau Raw bersiaran pada pukul 9, Impact juga boleh bersiaran pada pukul 9 pada hari yang sama bagi mencetuskan Monday Night War. Inilah Hogan juga pada waktu itu membawa beberapa kawannya, Kevin Nash, Scott Hall, Nasty Boys, beraksi di TNA Wrestling. Juga Ric Flair secara tidak langsung ia overshadow kepada TNA original yang ada. Jadi macam tempat WWE reject lah kan. Selepas beberapa bulan, nampaknya dengan mudah sahaja Raw membenam Impact dan akhirnya mereka tidak mampu bersaing, rating pun teruk, menyebabkan cubaan untuk berperang itu menyaksikan kegagalan dan Impact kembali pada hari lain dan tak boleh bersaing dengan WWE. Pada tahun 2012 terjadi perang di antara AJ Styles dan Christopher Daniels dan juga Frankie Kazarian, dan mereka mendakwa AJ yang hebat itu terlibat dan mempunyai skandal dengan founder kepada TNA iaitu Dixie Carter. Tak cukup dengan itu, mereka bawa juga seorang wanita yang menggelar dirinya sebagai Claire Lynch, dan Claire Lynch ini mendakwa ada anak pula dengan AJ. Aduh. Dan storyline ini nyata tidak disenangi oleh peminat wrestling, peminat TNA khususnya, kerana merasakan AJ tidak patut terlibat dalam storyline seperti itu. Dan ia tidak bertahan lama dan akhirnya Lynch yang merupakan seorang pekerja di Universal Studios mengakui apa yang dia buat tu just direka-reka je lah dan tidak betul. Padahal AJ ni seorang bapa penyayang, ada 3 anak yang comel dan isteri pun yang comel. Jadi ini adalah antara storyline absurd
yang pernah dicetuskan oleh TNA yang tidak mendapat tempat dan reaksi yang sewajarnya daripada peminat. Satu lagi insiden yang memalukan TNA adalah di acara Victory Road pada tahun 2011 bila mana Sting dijadualkan untuk menentang Jeff Hardy yang ketika itu adalah juara heavyweight dunia TNA. Malangnya Hardy pada ketika itu muncul dalam keadaan yang tidak 100%, masih di bawah influence, menyebabkan Sting pun pelik tengok apa hal Hardy semacam je ni kan. Dan penonton dah bayar tiket pay per view pula, jadi nak tak nak terpaksa juga teruskan acara. Dan tak sampai seminit mereka berada dalam gelanggang, Sting berjaya menindan Hardy, seterusnya mengundang rasa jelik di kalangan peminat. Menebu lah masa tu. Sting pun jadi serba salah. Sebenarnya salah tu adalah salah Jeff Hardy lah, kerana bergusti di bawah influence, di bawah pengaruh dadah dan sebagainya. Dan dikatakan bahawa pada waktu itu para peminat diberikan refund semula wang mereka kerana perlawanan yang tidak menjadi ini. Ia bukan sahaja tamparan kepada Sting secara peribadi, malah kepada TNA Wrestling secara keseluruhannya. Ialah Sting sebagai orang lama rasa bercalar lah dengan reputasinya terlibat dalam perlawanan yang memalukan sebegini. Dan salah satu kesilapan terbesar yang pernah dilakukan TNA adalah melepaskan bintang utamanya, TNA Originals, yang telah pun membanting tulang, memerah keringat sejak awal penubuhan TNA, sehinggalah satu saat yang mereka berada, iaitu AJ Styles. Styles merupakan bekas alumni di WCW pada tahun 2000 dan kemudian menyertai TNA dan menjadi nama besar di TNA, menjadi juara dan sebagainya. Boleh kata kalau sebut TNA, mesti orang akan teringat AJ Styles. Kira macam Styles ni, AJ ni adalah John Cena versi TNA ya. Oleh kerana TNA tidak mahu memenuhi permintaan AJ bagi mempertimbangkan semula nilai kontraknya, maka TNA melepaskan AJ. AJ kata, setelah apa yang aku korbankan selama ini nampak macam tidak berbaloi, yang lebih terarah kepada bekas-bekas bintang macam Hogan dan sebagainya, maka AJ mengambil keputusan untuk rambus dari TNA dan pergi ke Jepun dengan menyertai New Japan Pro Wrestling. Dan ia adalah salah satu daripada kerugian besar kepada TNA. Dan tidak lama selepas di Jepun, lepas jadi juara IWGP, jadi pemimpin kepada Bullet Club pada tahun 2016, AJ Styles menyertai WWE dan terus berjaya sampai ke satu tahap yang begitu membanggakan pada hari ini. Dan antara kesilapan terbesar TNA juga adalah, macam saya katakan tadi, mereka melantik Hogan dan Bischoff mengepalai TNA pada tahun 2010. Padahal mereka bukan tak tahu bahawa individu inilah yang telah menjahanamkan WCW pada ketika itu. Ialah dengan booking, decision yang tak apa-apa, dengan backstage politik. Tapi mereka nak juga hire mungkin atas faktor star power yang ada pada Hogan dan juga Bischoff, dan juga kerana nak sangat bersaing dengan WWE. Pada waktu itu mereka begitu excited nak jadi WWE, dan mereka bawa masuk Hogan dan Bischoff, dan secara tidak langsung kemasukan Bischoff dan Hogan ini merencatkan momentum bintang-bintang TNA Original sedia ada seperti Abyss, AJ Styles dan sebagainya. Lepas tu masuk pula anak Hogan, Brooke Hogan, dalam beberapa storyline di TNA. Lepas tu bertunang pula dengan Bully Ray dan sebagainya. Adalah beberapa storyline yang menarik macam Main Event Mafia dan sebagainya, dan juga Aces and AIDS. Tapi ia masih lagi satu kerugian dan juga satu langkah yang silap oleh TNA dengan melantik dua makhluk ini mengemudi kapal mereka. Dan seorang lagi individu yang juga mereka tak serik-serik nak juga guna, Vince Russo. Pada tahun 2006 Russo pernah bekerja di TNA, itulah yang ada Reverse Royal Rumble tadi tu, dan melepaskannya tak lama kemudian. Tapi pada tahun 2013 TNA secara senyap-senyap telah meng-hire sekali lagi Vince Russo sebagai salah seorang daripada producer mereka. Tapi ianya tidak diumumkan lah secara terbuka. Vince Russo ni pun memang idenya pelik-pelik. Tengoklah dia dah hancurkan WCW, dan diksi kata sanggup ambil lagi Vince Russo ini, tak serik-serik. Dan akhirnya terus merudum TNA Wrestling pada era 2014-2015 sehingga berlaku beberapa perubahan pada manajemen. Billy Corgan daripada Smashing Pumpkins pun pernah masuk. So ada juga cubaan untuk bekerjasama dengan Global Force Wrestling. Jeff Jarrett tubuhkan Global Force Wrestling, gabungan TNA pun tak menjadi juga. Ada Ring Kaki kononnya nak meluaskan empire di India, pun tak menjadi kan. Dan akhirnya mereka diambil alih oleh Anthem Media
yang sehingga ke hari ini membawa nama Impact Wrestling, terus di-stopkan moniker TNA itu. Dan sebelum berakhir, satu lagi mungkin kesilapan ataupun langkah daring yang berani mereka ambil adalah meletakkan seorang wanita sebagai juara heavyweight dunia di syarikat mereka, iaitu Tessa Blanchard. Yang baru-baru ini Tessa Blanchard telah pun menjadi juara dunia. Blanchard ini merupakan salah seorang peserta dalam Mae Young Classic. Atas kerana faktor attitude, beliau tidak di-hired oleh WWE, menyebabkan beliau menyertai TNA, dan TNA memberikan kepercayaan kepada Tessa untuk menjadi juara mereka. Kan pelik, juara lelaki tapi perempuan pula yang pegang. Secara tidak langsung memberikan tamparan dan memijak maruah pengurusi lelaki lah. Dan baru-baru ini Tessa Blanchard semasa dalam pandemik COVID-19 ini pun tidak memberikan kerjasama yang baik kepada TNA, tak jawab panggilan dan sebagainya, menyebabkan TNA dah mula menyesal mengambil Tessa Blanchard sebagai pengurusi mereka, dan dikabarkan WWE pula nak ambil Tessa Blanchard ni untuk join mereka. Tak tahulah, Tessa merupakan seorang pengurusi yang hebat, berbakat, tapi faktor attitude itu menyebabkan penerimaan peminat untuk beliau sebagai seorang juara, menyebabkan reaksi itu bercampur baur, dan ramai beranggapan ia adalah satu tindakan yang silap daripada pengurusan TNA. Jadi itu saja cerita pasal Impact TNA ini. Kita harapkan Impact akan terus bertahan dalam cubaan untuk mewarnai industri gusti profesional. Bila kita dah ada WWE, kita ada AEW, dan sekarang ni pun ramai bintang WWE dah dilepaskan, dan katanya Impact ingin mengambil khidmat mereka, dan diharapkan Impact akan terus memberi impact dalam industri dan kekal sebagai salah satu promotion yang diiktiraf dan mempunyai legasi yang hebat dalam sejarah gusti profesional di dunia ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. InsyaAllah isu depan kita akan bedah lagi isu-isu lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.